Assalamualaikum kepada follower di luar sana. Hari ini, hari Kamis, saya akan kongsikan cerita mistik. Pastikan Anda mendengar sampai habis, kemudian tekan like, komen, dan subscribe. Akibat perbuatan kejirakan baik, Zahir seperti bangkai dihurung lalat. Hubungan persahabatan yang terjalin antara Zahir dan Aman sejak kecil membuatkan dua sahabat ini seperti balangkas. Kemana sahaja Zahir pergi, pasti Aman setia menemaninya. Namun, sejak Zahir berkenalan dengan Mona, Aman terasa hati. Sahabatnya itu lebih banyak meluangkan masa bersama kekasihnya. Pada mulanya mereka hanya meluahkan isi hati, namun pertemuan dua sahabat ini berakhir dengan pertengkaran hebat. Zahir tidak dapat menerima teguran keras Aman kepada Mona. Baginya, Aman sangat emosi dan keterlaluan. Semakin hari persahabatan keduanya semakin renggang akibat sikap teman wanita Zahir yang suka mengongkong. Aman akhirnya meluahkan perasaan tidak puas hati kepada teman baiknya. Persahabatan selama 20 tahun itu berakhir sekelip mata. Mereka kini bagaikan musuh ketat. Hari berganti hari, akhirnya Zahir dan Mona disatukan sebagai suami istri. Pada hari bahagianya, Zahir mau melupakan kisah lama. Dia memohon maaf dan mengundang Aman menghadiri majlis perkawinannya. Kurus kering. Aman menyambut salam kemaafan itu, namun hatinya masih terluka dengan kata-kata Zahir yang kesat. Walaupun mereka kini sudah boleh bertegur sapa, namun dia masih sakit hati dan mahu mengajar Zahir agar lebih menghormatinya. Tubuh Zahir yang dulunya tegap dan berisi kini kurus kering. Dia sering batuk berdarah dan tidak dapat melelapkan mata kerana sering mengalami mimpi ngeri. Sudah beribu wangnya habis berubat di hospital, namun keadaannya bukan bertambah baik, malah semakin serius. Tubuh Zahir semakin kurus, hanya tulang yang kelihatan. Wajahnya juga begitu cangkung dan kulit pula menjadi lebih gelap, lebih menyedihkan. Lalat sering menghurung Zahir bagaikan tubuhnya seperti bangkai. Sesiapa yang melihat keadaan Zahir pasti tersentuh. Angkara jahat terbongkar. Air mata Mona sudah kering melihat penderitaan yang ditanggung suaminya itu. Hati Mona begitu luluh mendengar suara Zahir yang mengerang kesakitan. Dia mengesyaki suaminya terkena buatan orang, lantas bertekad membawa Zahir bertemu dengan pengamal perubatan tradisional. Benar telahan Mona, selepas berubat dengan Ustaz Zakri, barulah segala persoalan terungkai. Ustaz Zakri dengan bantuan Pak Harto bersatu kepakaran dan ilmu bagi memulihkan Zahir. Katanya, mereka orang yang membuat Zahir ingin melihatnya mati tersiksa. Oleh kerana terlalu mengikut kata hati, Aman akhirnya sanggup bertemu dengan Bomo Siam untuk mengajar Zahir. Pada mulanya, tujuannya hanya untuk melihat Zahir tunduk padanya. Namun, lama-kelamaan dia berasa seronok melihat Zahir menderita.
Dia tekad melakukan apa sahaja sehingga Mona meninggalkan Zahir. Sejak suaminya sakit, tidur malam Mona tidak pernah aman. Dia sentiasa berada di sisi lelaki itu karena amat menyintainya. Walau apapun terjadi, dia bertekad menjadi istri Zahir hingga ke akhir hayat. Selepas beberapa kali rawatan, tiada lagi lalat yang menghurung Zahir. Lembaga hitam yang sering mengganggu Zahir juga tidak lagi menjelmakan diri. Mona memanjat kesyukuran pada Ilahi kerana Zahir kini sudah berselera makan. Zahir sudah mampu berjalan dan melemparkan senyuman kepada tetamu yang datang. Atas nasihat Pak Harto dan Ustaz Zakri, Zahir mendalami agama dan banyakkan ibadat untuk kukuhkan iman dan elakkan gangguan makhluk halus. Sepanjang rawatan, Zahir mengalami kesakitan yang amat sangat. Seringkali dia melihat kelibat lembaga hitam di sisinya. Dia juga menjerit ketakutan apabila lembaga itu ingin menerkamnya. Sejak itu, Zahir tidak lagi bertemu Aman. Aman seakan mengetahui rahsianya sudah terbongkar, lantaran dia menghilangkan diri. Mungkin malu dan takut untuk berhadapan dengan Zahir. Di akhir terakhir rawatan, Zahir sudah 90% sembuh. Dia mengarahkan Mona meninggalkan dirinya sendirian dengan pengamal perubatan tersebut. Zahir ingin mengetahui siapa yang tergamak menghantar santau kepadanya. Pak Harto menarik nafas panjang. Pada mulanya dia enggan mendedahkan rahsia itu. Namun selepas Zahir berjanji tidak berdendam dan ingin mengetahui hanya sekadar peringatan diri, akhirnya Pak Harto memberi penjelasan. Rupa-rupanya Aman yang dianggap seperti ahli keluarga sanggup menganiayanya menerusi makanan. Zahir menangis, dia begitu kecewa dengan sikap Aman. Peristiwa pahit yang menimpa dirinya ini menjadi pengajaran buatnya. Walau sebaik manapun seseorang teman, kita harus berhati-hati dan menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati orang. Dengan itu, saya ingin mengakhiri cerita pada malam ini. Semoga ia memberi pengajaran pada kita semua. Berjagalah kata-kata, janganlah melukai perasaan kawan-kawan Anda. Dengan itu, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum.